Saudara-saudari, ketiga komponen utama dalam perlembagaan persekutuan ini adalah antara sebab utama perkasa melindungi perlembagaan persekutuan. Tidak juga sebabnya perkasa sangat sensitif terhadap ganggu gugat terhadap Islam sebagai agama resmi persekutuan. Kerana ganggu gugat ini boleh mencetus konflik yang membawa akibat buruk kepada seluruh rakyat Malaysia. Tetapi apapun, tindakan mempertikaikan Islam sebagai agama resmi yang berlaku pada tahun 64, 65, 69 telah ditangani oleh pihak pemerintah. Tindakan ini kembali menggugat keharmonian beragama Islam di Malaysia mutakin. Contoh paling menonjol ada kes Azrina Jalani atau Dina Joy yang dipercayai mendapat bantuan dana dari The Beckett Fund for Religious Liberty di Amerika Serikat dalam usaha wanita ini menjadi murtad dan memeluk Kristian. Selepas pilihan raya umum ke-12 pada tahun 2008, umat Islam mula-mula diprovokasi dengan berbagai-bagai ancaman seperti peristiwa membalik kepala babi di pekarangan dua masjid di Petaling Jaya, Selangor, dan tindakan mempertikai suara azan di masjid-masjid juga di Selangor. Selain itu, Bible diizin dicetak dalam bahasa Melayu dan kalimah Allah pula digunakan dalam Bible berkenaan. Isu kalimah Allah yang hendak digunakan oleh pihak Kristian ini memaksa saya menulis surat kepada Pope Paul Benedict yang ke-14 bertarikh 15 Januari tahun 2010 atas nama Presiden Perkasa. Kandungan surat tersebut diterjemahkan dalam bahasa Malaysia dan disiarkan oleh Akhbar Utusan Malaysia pada 31 Januari 2010. Terima kasih kepada Akhbar Utusan Malaysia. Antara yang penting, saya telah membangkitkan bahawa sebagai seorang Islam yang telah lama bergaul dengan penganut Kristian, saya dapati gereja Katolik di Malaysia tidak pernah menggunakan perkataan Allah. Ini kerana terjemahan perkataan God ke bahasa Melayu adalah Tuhan, bukannya Allah. Seterusnya, ada segelintir pemimpin politik yang menuntut supaya semua agama di Malaysia disamaratakan tarafnya dengan agama Islam. Pemimpin DAP memberikan tazkirah dalam surau di Selangor, dan cadangan kerajaan DAP Pulau Pinang memporak-porandakan pentadbiran masjid menerusi sistem pilihan raya masjid, dan DAP di negeri tersebut juga menganjurkan pertemuan tokoh-tokoh Kristian. Seorang bekas ahli DAP, Muhammad Razali Rahman, yang kini menjadi ahli perkasa, telah membuat aduan polis sebab beliau hadir di perjumpaan tersebut. Perjumpaan tersebut mengenai agenda menjadikan Kristian agama resmi negara Malaysia. Kebelakangan ini terjadi pula tindakan setengah gereja memprovokasi perkara 11/4 Perlembagaan Persekutuan yang mengawal atau menyekat pengembangan apa-apa doktrin atau kepercayaan agama di kalangan orang yang menganuti agama Islam. Tindakan JAIS menyerbu gereja Metodis di Petaling Jaya baru ini adalah antara buktinya. Selain peristiwa dan kisah ini, kini terdapat gambar-gambar lucah yang dilukis dan diletakkan atau superimpose ke atas gambar Kaabah dengan bermacam-macam corak yang benar-benar menyakiti hati umat Islam dalam media baru yang merupakan penghinaan pada agama Islam. Anehnya, dalam semua peristiwa di atas, Parti Keadilan yang dipimpin oleh seorang manusia yang Tan Sri sangat kenal manusia ini, yang sentiasa bertopengkan Islam, dan Parti PAS yang mendakwa kononnya sebagai juara Islam di Malaysia, seolah-olah bersekongkol dan seakan-akan merestui kesemua apa yang berlaku. Bukan saja mereka tidak mengutuk dan membela agama suci Islam, mana ada kalanya mereka mempertahankan pula tindak tanduk pihak tertentu mempertahankan Islam. Malah ada kalanya mereka membela pula pihak yang menghina Islam demi kepentingan politik dan dunia. Hakikat ini menyebabkan baginda yang Pertua Agong pernah bertitah dan menyuruh rakyat Malaysia supaya menghormati kontrak sosial yang saya istilahkan sebagai kontrak bangsa. Pemangku Raja Perak, Raja Datuk Nazrin Shah, pula berkitah pada 28 September 2011 bahawa mutakhir ini Islam telah mula dijadikan instrumen bertujuan meraih pengaruh dan mendapat kuasa sehingga ke peringkat sedia berkompromi dengan prinsip-prinsip menyentuh akidah. Baginda juga berkitah adalah amat berbahaya sekiranya prinsip asas agama diredakan untuk dijadikan bahan tolak ansur politik di Malaysia. Sebelum ini, Sultan Johor, Sultan Pahang, Sultan Selangor, Sultan Kedah dan Sultan Kelantan juga turut bertitah dengan nada yang hampir sama. Apa yang dibimbingi oleh kebawah dunia Muhammadiyah raja-raja Melayu ini telah dan sedang berlaku di beberapa negeri yang dikuasai oleh Pakatan Rakyat. Para pemimpin Islam yang menerangi komponen alternatif ini seolah-olah hilang kawalan terhadap kerenan dan perilaku negatif parti rakyatnya, terutama sekali DAP. Ini menyebabkan hati sebagian besar bangsa Melayu tergelak dan jiwa umat Islam tercalar.
PAS selaku komponen terbesar dalam Pakatan Tertentu ini juga menyebabkan segolongan umat Islam jadi makin terkeliru. Atas perkiraan politik, PAS sudah menggugurkan cita-citanya menegakkan negara Islam dan menyetujui cita-cita DAP kononnya untuk membina negara kebajikan, walaupun pada hakikatnya parti pemerintah adalah pihak yang selama ini memperjuangkan kebajikan Malaysia. Bajet 2011 adalah dalil pada hakikatnya. Namun dalam kecelaruan ini, Mursyidul Abbas pula kembali mempolitikkan hukum hudud semata-mata untuk menutup segala janjinya kepada rakyat yang tidak tertunai akibat kelemahan pentadbiran Kelantan sejak 22 tahun yang lalu sehingga sekarang. Inilah antara sebab-sebab yang membuktikan bahawa prinsip-prinsip Islam ini dijadikan pencatatan politik di Malaysia sehingga boleh menimbulkan reaksi negatif dan mengancam keselamatan rakyat dan negara. Maka dengan rendah hati, Perkasa menyeru serta mencadangkan supaya pemerintah menubuhkan Kementerian Penyelarasan Hal Ehwal Agama Islam dengan sekelapa segera. Cadangan ini pernah dikemukakan sebelum ini, tetapi tidak pernah menjadi kenyataan. Penubuhan Kementerian Penyelarasan Hal Ehwal Islam ini adalah untuk menyelaras hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan Islam. Kewujudan kementerian ini tidak akan menjejas kedudukan dulu-dulu yang mengambil Raja-Raja Melayu menjadi ketua agama Islam bagi negeri masing-masing. Cadangan ini juga adalah untuk membolehkan segala bentuk tindakan demi kepentingan Islam dapat dilakukan dengan segera dan bersepadu. Muntakdir ini apabila timbul isu murtad, ada cadangan supaya diwujudkan akta murtad. Cadangan ini disokong oleh ramai mufti dan berbagai pihak. Perkasa memang sejak awal-awal lagi turut menyokong pengubahan akta itu. Tetapi Perkasa berpendapat bahawa penyelesaian muktamad kepada segala masalah berbangkit mengenai umat Islam dan kepentingan Melayu dalam apa jua perkara adalah umat Melayu dan Islam kembali bersatu padu seperti dulu, seperti yang disalahkan oleh yang berbahagia tersebut. Banyak sekali, berapa banyak sekalipun akta, tetapi kalau umat Islam dan Islam selalu sentiasa berpecah belah, masalah ini akan terus berlaku. Contohnya, pada hari ini kita ada akta mencegah penyumpahan dadah, tetapi orang masih tetap menyelundup dan mengedar dadah, walaupun undang-undang ini menggunakan hukuman mandatory gantung sampai mati kepada penyelundup berbagai dadah. Oleh sebab itu, pokoknya umat Melayu Islam mesti wajib kembali bersatu seperti sedia kala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.